Assalamualaikum dan selamat pagi keluarga Malaysia. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 7 Jun. Sambutan ulang tahun keputeraan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah peringkat negeri Sarawak yang diadakan di Kapit semalam menyaksikan ikrar rakyat negeri ini untuk terus kekal dalam Persekutuan Malaysia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang menyuarakan ikrar itu berkata Al-Sultan Abdullah yang telah melakukan beberapa lawatan ke negeri ini tahun ini merupakan ketua negara yang amat prihatin terhadap rakyat Sarawak tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik mereka. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata sebagai sebahagian daripada wilayah yang menubuh negara Malaysia, Sarawak akan terus bersama dalam Malaysia dan membangunkan seperti termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963. Berucap di majlis sambutan tersebut, beliau berkata Sarawak mempunyai perancangan dan dasar mantap bagi memastikan keamanan, kemakmuran dan kemajuan dapat terus dikecapi. Menurutnya, Kerajaan Sarawak telah merancang pelbagai strategi termasuk strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang akan dilaksanakan bagi memastikan negeri ini terus membangun dan hasil ekonominya terus dapat diagih dengan menyeluruh kepada rakyat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata Kerajaan Sarawak menyasarkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 6 hingga 8% setahun seterusnya untuk meningkatkan pendapatan rakyat negeri ini menjelang tahun 2030. Beliau berkata sambutan ulang tahun kali ini merupakan acara tonggak pertama secara bersemuka diadakan susulan pandemik COVID-19 dan Sarawak akan menganjurkan lebih banyak lagi acara tonggak secara fizikal termasuk sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai dan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Dana pembangunan berjumlah RM353 juta diluluskan Kerajaan Sarawak untuk bahagian kapit bagi menaik taraf jalan raya, membangunkan jalan penghubung dan grid elektrik. Mengumumkan dana itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata sejumlah RM190 juta pula diluluskan untuk projek naik taraf jalan raya di seluruh bandar kapit. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan projek tersebut nanti akan mengatasi masalah kesesakan jalan raya yang berlaku di Bandar Kapit. Selain itu, katanya sejumlah RM105 juta lagi diluluskan bagi pembangunan jalan raya penghubung di antara Sungai Ulu Katibas dan Jalan Sungai Bangkit di bahagian itu. Kita sedang membangun Sungai Tunoh dan sudah tentu Tunoh berkendakan elektrik. Kita akan membangunkan juga grid elektrik daripada Kapit ke Tunoh yang mempunyai distans 35 km. Beliau berkata demikian pada majlis jamuan teh bersempena sambutan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 di Kapit. Ujarnya Kapit kini membangun dengan pesat selepas siapnya jalan raya penghubung Sibu ke Kapit dan beliau percaya Kapit berpotensi menjadi sebuah bandar utama dengan adanya pendekatan pembangunan yang sedang berlaku di bahagian tersebut. Majlis jamuan teh itu juga diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan yang menampilkan kepelbagaian kaum di Bumi Kenyalang termasuk ngajat Puak Kumbu, tayangan video khas Mahkota Diraja, lagu khas Simfoni Tuanku dan drama tari Legenda Mengin dan Tincin Tembaga. Dalam perkembangan sama, peruntukan RM353 juta untuk 3 projek pembangunan di bahagian Kapit disambut baik. Ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberitahu antara yang akan dilaksanakan adalah projek pembesaran jalan utama ke Bandar Kapit yang kini mengalami kesesakan. Datuk Seri Alexander memberitahu kesesakan berlaku sejak jalan raya penghubung Sibu Kenawit Song Kapit mula dibuka kepada orang awam pada tahun 2020. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memberitahu sebuah lagi projek berimpak tinggi yang akan terangkum adalah projek jalan raya penghubung di antara Sungai Ulu Katibas dan Jalan Sungai Bangkit. Sebuah jambatan menyeberangi Sungai Katibas di daerah Song di bahagian Kapit dan jalan menghubungi daripada jambatan itu nanti ke kawasan mungkin 7 km ke pedalaman.
Jelasnya turut akan dilaksanakan adalah kerja pembinaan grid elektrik ke kawasan pedalaman di daerah Bukit Mabong. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengiringi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg melawat ke Kapit Lilipon di Kapit. Dalam pada itu, katanya Datuk Patinggi Abang Johari juga telah meluluskan dana tambahan sebanyak RM2 juta untuk naik taraf Kapit Lilipon bagi melaksanakan beberapa projek kecil tambahan di Taman Tasik yang baru siap dibina itu. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Agung Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, jawatan tertinggi PBB tidak akan dipertandingkan pada Perhimpunan Agung Tri Tahunan TJM parti itu yang dijadualkan berlangsung pada 16 hingga 17-19 Jun ini. Jelasnya perkara itu dicapai semasa mesyuarat ahli majlis tertinggi parti itu baru-baru ini. Ini buat setakat inilah, tapi tak tahu adakah tidak perubahan dalam beberapa hari, saya tak tahulah. Yang dibincang kalau tidak dipertandingkan ia adalah kerana untuk kita memastikan ada perpaduan, harmonis dan sebagainya. Kita menampakkan di dalam parti kita memang sangat harmonis sekarang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengiringi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg melawat ke Kapit Lilipon di Kapit. Mesyuarat Agung Tri Tahunan parti itu akan berlangsung selama 4 hari di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Mengenai kerusi Parlimen Kapit pula, Datuk Seri Alexander yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD NHCP mendedahkan beliau akan menyerahkan keputusan kepada kepimpinan tertinggi PBB sama ada bertanding semula pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Bagaimanapun, beliau mengakui masih berhasrat untuk kekal mempertahankan kerusi Parlimen Kapit. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak merampas 13 kotak mengandungi 11,700 biji telur penyu bernilai RM109,250 dan menahan dua lelaki tempatan berusia 31 dan 37 menerusi operasi bersepadu Op Khazanah Sabtu lepas. Komander PGA Brigade Sarawak SAC Dr. Chi Ghazali Chi Awang dalam satu kenyataan mendedahkan rampasan ini dilakukan di sebuah premis di lawas. Menurut SAC Dr. Cik Ghazali, kedua-dua suspek yang menaiki sebuah kenderaan pacuan 4 roda ditahan di Kompleks Imigresen Kastam, Kuarantin dan Keselamatan Merapuk sebelum telur penyu dijumpai dalam kenderaan berkenaan. Jelasnya, kesemua telur penyu tersebut dipercayai untuk dipasarkan ke negara jiran dan kenderaan yang digunakan dianggarkan bernilai RM80,000 turut dirampas. Katanya, kedua-dua suspek dan barang rampasan diserahkan kepada Perbadanan Perhutanan Sarawak Lawas untuk tindakan dan siasatan lanjut di bawah Seksyen 29-1 Ordinan Perlindungan Hidupan Liar Sarawak 1998. Dalam kejayaan lain, SAC Dr. Cik Ghazali turut mendedahkan pasukan itu menemukan selaras napang angin bernilai RM800 di kawasan sempadan Malaysia-Indonesia berdekatan Teluk Melano semasa rondaan di bawah op batas pada Ahad lepas. Walau bagaimanapun, tiada tangkapan dibuat berhubung kes berkenaan. Sementara itu, PGA Sarawak juga merekodkan 3 kes pengusiran pendatang asing di kawasan sempadan Sarawak, Kalimantan, Indonesia melibatkan 21 individu menerusi op batas pada 30 Mei hingga Ahad lalu.
Menurutnya lagi, PJS Sarawak mencatatkan jumlah rampasan bernilai 1.4 juta ringgit dan 9 tangkapan sepanjang op bersepadu khazanah berlangsung dari awal tahun ini sehingga Ahad. SAC Dr. J. Ghazali juga memaklumkan op batas telah mencatatkan kejayaan rampasan bernilai 1.1 juta ringgit dengan merekodkan 104 kes melibatkan jumlah tangkapan seramai 370 orang terdiri daripada 24 warga negara tempatan dan 346 pendatang asing termasuk 301 pendatang asing yang diusir balik ke negara asal. Terdapat penurunan kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sarawak pada Minggu Epidemiologi ME ke-22 iaitu sebanyak 175 kes berbanding 304 kes pada ME ke-21 yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini sebanyak 306,725. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam satu kenyataan media memaklumkan 2 kes kematian turut dilaporkan iaitu di daerah Kuching semasa ME ke-22. Dalam pada itu, daerah Kuching juga merekodkan kes tertinggi semasa ME ke-22 dengan 67 kes diikuti Miri 30 kes, Sibu 22 kes dan Bintulu dengan 16 kes. Sekian berita pagi Sarawak, edisi Selasa 7 Jun. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.